Hai, hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan bercakap pasal filem Kapsul. Filem ni adalah filem tahun 2015, arahan Allahyarham Martiaz Ali. Filem ni merupakan filem berkonsep time travel yang mana pada aku agak bagus, tetapi banyaklah kekurangan-kekurangan yang menyebabkan filem ni boleh dikatakan dilupakan lah sampai sekarang. Kita akan throwback balik. Filem Kapsul ni yang diterbitkan pada tahun 2015, tapi sebelum tu kita intro. Kapsul. Filem ini merupakan sebuah filem time travel mengisahkan watak Faizal Hussein yang mana diarahkan oleh 3 orang kaya diupah untuk mencuri kapsul masa yang ditanam oleh Tun Mahathir di Putrajaya. Kita tahu kisah tu betul, tetapi dalam filem ni digunakan untuk elemen-elemen fiksional lah. So apabila watak Faizal Hussein dicuri sahaja kapsul tu, apa yang terjadi ialah dia telah dibawa merentas masa ke zaman pemerintahan Jepun, kemudiannya ke zaman berleluasanya Parti Komunis Melaya, dan kemudiannya ke zaman Felda, dan kemudiannya satu lagi ke zaman Tun Mahathir. Ada 4 zaman dalam filem ni yang mana diceritakan. Of course, kalau kita tengok secara keseluruhan, filem ni of course memang pro UMNO, tapi itu dari segi politik lah. Kalau kita tengok politik, filem ni adalah sebuah filem yang agak menyeronokkan. Cuma kita jangan politik dalam filem ni, walaupun kita tahu bahawa filem ni sebenarnya memang filem yang pro UMNO. Apa yang menarik pasal filem ni? Konsep. Aku suka konsep filem ni yang memaparkan 4 zaman. Cuma sayangnya di setiap zaman tu cerita dia macam tidak ada hujung dan pangkal. Dia seolah-olah macam dia terlintas sahaja, dia akan skip pergi ke zaman lain. So cerita yang di dalam zaman tersebut macam tak habis, kemudian settle dekat situ sahaja. Itu benda yang pada aku agak-agak membingungkan lah. Sebab dia apabila satu zaman tu dia tak bercerita, so dia macam lost. Kita just jump tanpa satu cerita yang jelas. Itu satu kelemahan lah. Kelebihan dia pula, macam mana filem ni cuba adapt time travel tu dengan cara-cara yang cukup unik. Dalam filem ni, si Faizal Hussein tu, dia tak travel badan dia tau. Dia travel ke dalam jasad orang lain. So bila dia travel ke jasad orang lain tu, dia seolah-olah macam rasa dia berada di situ, tapi sebenarnya dia berada dalam jasad orang lain, dalam satu kisah orang yang tinggal dekat situ. It's very unique. Aku suka. Cuma sayangnya penceritaan di setiap zaman tu tak dikemaskan dengan baik. Satu sebab dia ialah filem ni diterbitkan selepas kematian pengarah dia. Bagi siapa yang tak tahu, pengarah filem ni Allahyarham Martiaz Ali meninggal dunia disebabkan oleh kanser, tak silap aku. Dan filem ni akhirnya berjaya disiapkan, dan kemudiannya disiapkan oleh pembantu pengarah lah, yang orang di sekeliling ni yang membantu mengarahkan filem ni untuk siapkan. Dan dia orang cuba untuk dapatkan kemunculan Tun Mahathir yang real, Tun Mahathir yang real punya, untuk muncul sebagai cameo. Dan yes, bahagian tersebut ialah bahagian paling unik filem ni dan paling menyentuh hati. Walaupun filem ni macam, yalah, aku macam cakap tadi kan, dia punya penceritaan dia macam agak tunggal langgang, ke hulu ke hilir, disebabkan oleh penceritaan 4 zaman tu yang tidak ada kesinambungan. It's just like they want, aku nak cerita pasal zaman sejarah Jepun, nak cerita pasal zaman sejarah komunis, aku nak cerita pasal zaman sejarah Tun Mahathir, tapi keempat-empat cerita tu tak berkait. So menjadikan filem ni agak kurang dekat situlah. Sebab dia penceritaan tu agak macam kadang-kadang terhenti macam tu sahaja, watak-watak tu just sekat tu sahaja. So benda tu agak kurang menarik lah. What if kalau katakan villain daripada zaman zaman Jepun datang ke zaman British, kemudian zaman kalau macam tu lagi bagus. Villain yang satu sahaja instead of 4, 5, 6 villain dari setiap zaman. Pada aku benda tu agak cacah merebah lah. Tapi it's a good way of making new, orang kata, perspektif lah untuk sebuah cerita sejarah. Filem ni adalah sebuah filem sejarah, tapi pada masa yang sama menggunakan konsep time travel yang pada aku agak jarang nak digunakan. Sebelum ni Syamil Shazali pernah buat juga time travel, konsep style ni lah, tapi aku rasa yang dia buat tu lebih bagus sikit berbanding dengan filem ni. Dia adalah storyline, tapi filem ni dia macam cacah merebah sikit. But aku rasa dari segi
kekuatan filem ni of course lagi kuat lah daripada filem time travel Syamil Shazali tu, sebab dibuat oleh pembikin yang profesional tentang ni kan. So aku harap maybe someone in the future boleh continue filem kapsul ni dengan kapsul 2 kan, sebab ending filem ni memang gila-gila punya kan. Tapi itulah, gila-gila pun dia tak menekankan logik tu. Konsep time travel dia ada logik tu, yang mana kita perlu, orang kata apa, kalau tengok dalam filem-filem Hollywood kan, dia ada tetapkan rules time travel tu. So dalam filem ni permainan time travel tu caca merba, pi mai. So benda tu agak mengilurukan lah. So harapnya in the future kalau nak buat kapsul 2, make sure ada rules yang orang boleh, penonton boleh ikut dan faham. Macamnya dalam filem ni kita tahu bila watak Faizal Hussein tu kena tembak sahaja ataupun mati, dia akan travel ke zaman-zaman tertentu. Tapi sebenarnya kita tak tahu kenapa dia pergi ke zaman ini, kenapa dia pergi ke zaman ini, apa yang nak diceritakan, apa yang kekuatan kapsul tu sampai dia boleh membuat rentas masa tu. So banyak benda-benda berkaitan time travel dalam filem ni kekal tak terjawab. Mungkin sebab filem ni tak mengambil kisah sangat pasal logik time travel tu, tapi pada masa yang sama filem ni walaupun tak ambil kisah pasal logik time travel tu, dia still boleh carry the message tentang masyarakat kita, tentang dunia politik kita, tentang kehidupan masyarakat kita, tentang penjajahan, tentang apa-apa semualah, tentang nationalism, bla 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 bla. Message itu ada, bagus. So aku bagi filem ni, walaupun CGI dia agak teruk, aku bagi filem ni 3 bintang. 3 bintang boleh layan. Cuma CGI dia lah agak teruk sikit, tapi penceritaan dia agak-agak bagus. Okay, Al-Fatihah untuk pengarah. Okay, dan aku harapkan in the future ada someone yang mungkin boleh reboot filem ni, ataupun mungkin boleh continue the journey of watak Faizal Hussein dengan lebih baik. Okay, so aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Kapsul, filem tahun 2015. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.